itu rahmat Tuhan. Apa beza rahmat? Apa itu rahmat? Apa itu nikmat? Senangnya, ini petua kampung. Ini kaedah kampung. Ini Arab Badui. Rahmat, kita kadang-kadang ini rahmat Allah. Oh, ini nikmat Allah. Nikmat Allah ni, ini rahmat Allah. Apa beza rahmat nikmat? Rahmat apabila kita pilih datangnya daripada Allah. Bila kita ingat nikmat yang duduk kita ni datang daripada Allah, maknanya rahmat. Rahmat daripada Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat daripada Allah kita kata rahmat daripada Allah. Alhamdulillah aku. Ni nikmat lah. Yang duduk dekat kita nikmat. Bila kita ingat dia datang daripada Allah, rahmat. Rahmat daripada Allah lah. Aku sihat. Sihat tu nikmat. Sihat tu datang daripada mana? Daripada Allah. Rahmat. Ini petua kampung, senang. Tak payah duk keluar kaedah bahasa Arab. Rahmat bila kita ingat datangnya daripada Allah. Nikmat bila kita tengok duduk dekat kita. Senang. Dia duk hafal. Ni kadang-kadang rahmat nikmat tak tidak beza lagi. Kadang-kadang boleh sebut rahmat ke apa dia? Aku tak tahu rahmat. Nikmat. Hari kita duk bahasa habis tu rahmat. Rahmat lebih kurang ke? Kalau lebih kurang dah sama, tak beza. Dia kena mengaji begitu, insya-Allah. Saya jenis mengajar, saya tak sembunyi lah. Bukan macam guru silat. Guru silat dia ada buah 20, dia bagi 15. Takut nanti lawan dia. Saya ada. Kalau ada saya bagi habis. Tak mau simpan. Mau bagi habis. Kami bagi begitu. Mengaji kena ingat begini. Mengaji jangan dok khatam. Jangan ingat khatam. Dia nak sekali ingat bila nak habis ni berapa kali nak baca setahun. Saya baca baru 2 lat, baru slide. Habis lah tahun depan. Mengaji nak ilmu. Mengaji nak ilmu. Saya pelik pada orang lain. Orang lain dia mengaji nak khatam. Saya tak. Saya mengaji nak ilmu. Nak ilmu hak guru cerita. Nak ilmu dia. Kadang-kadang kita tak apa nak dengar dia cakap. Kadang-kadang hak saya cerita ni kadang-kadang kalau setahun saya duk baca baru slide. Kadang-kadang kita boleh baca kitab tadi. Sebab apa? Bila saya cerita ni, kadang-kadang saya ambil yang di hujung, kadang saya ambil yang di tengah. Saya ambil semua ni, saya letak di depan. Supaya tak rugi. Dan yang silap-silap, kalau saya baru baca 2 line, tapi insya-Allah Baqarah boleh baca. Saya mengaji dulu. Saya mengaji tak kira dapat kadang-kadang dah hujung aku malas dah mengaji. Tak dapat depan. Saya habis mengaji. Lepas tu saya boleh mengajar. InsyaAllah kita mengaji niat nak ilmu. Bukan nak khatam-khatam nak buat apa. Itu. Nak saya baca laju begitu habis ataupun nak ilmu saya nak cerita saya satu. Saya nak khatam baca seorang kat rumah. Perah habis. Allah alam khatam sendiri. Tak apa nanti saya pergi jatuh. Ustaz dia habis dah. Ngaji nak faham. Ni rahmat tak tahu, ni nikmat tak tahu beza lagi. Kalau saya tak cerita tadi, mati dalam keadaan tak tahu apa tu rahmat, apa tu nikmat. Rugi dia tak tahu. Sejahtera Puan Muhammad. Atas semulia-mulia makhluk. Nabi dah semulia-mulia makhluk. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna pamilani syiqaqi. Seafdal makhluk atas itlaq. Bila disebut seafdal makhluk, tidak lain nabiyuna, nabi kita. Pamilani syiqaqi, jauhlah kamu daripada duk bertengkar, duk berdebat. Ada orang lagi yang lebih jauhkan. Tidak ada siapa yang lebih melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaika dzul fadli. Selepas Nabi siapa mulia? Selepas Nabi mulianya malaikat. Wal anbiya yalunahu fil fadli. Dan anbiya yang lain pula yang mengiringi Nabi. Selepas Nabi lah semulia-mulia makhluk,
Selepas tu para nabi-nabi. Tapi di antara nabi tu ada pula ulul azmi. Ulul azmi ni hak top. Mana selepas ni Muhammad depa ni. Lepas tu barulah nabi-nabi yang lain. Wa ba'dahum malaikatul fadli. Lepas tu baru malaikat. Lepas tu barulah malaikat. Mana malaikat ni lepas nombor 3. Nombor 3. Lepas tu siapa dia lagi? Sahabat. Wa sahbuhu khairul quruni fastami'. Sahabat Nabi ni sebaik-baik kurun. Patabi'un liman tabi'. Kemudiannya tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikut tabi'in. Kemudian di antara sahabat ni siapa pula yang paling hebat? Wa khairuhum man yuniyal khilafah wa amrun fi fadlikal khilafah. Sebaik-baik sahabat mereka yang dilantik jadi khalifah. Baik, yang empat pula siapa pula yang afdal pula? Wa amruhum fi fadlikal khilafah. Tengok tertib. Siapa sebenarnya Muhammad? Abu Bakar. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, baru Sayyidina Ali. Mau Syiah ni. Syiah mau. Dia tak masuk Syiah. Jangan tanya Syiah kat saya tadi. Saya sebut Syiah fatwa saya dulu dah. Ada. Lepas tu ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Hak sahabat yang diberita gembira dengan syurga. Yalihum qaumun kiramun barara iddatuhum situn tamamul asyara. Selepas daripada 4 sahabat tadi, kaum yang kiramun bararah, iaitulah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang diberitahu dengan berita gembira. Sebab tu siapa pula? 10 orang lain lagi. Fa ahlu badrinil azimi syani wa ahlu uhud babi'atir ridwani. Selepas daripada tu ahlu badar. Selepas pada tu ahli uhud. Selepas pada tu ialah yang mengangkat bi'atur ridwan, perjanjian Hudaibiyah. Siapa mereka itu? Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam 10 orang yang berita gembira ni, ada tak Sayyidina Umar? Ada tak Sayyidina Osman? Ada tak Sayyidina Abu Bakar? Ni yang saya nak marah ni. Ada di dalam tu. Dalam Uhud ada tak Sayyidina Umar? Ada Sayyidina Abu Bakar? Ada. Allah banyak kita sibuklah nak mengkafir sahabat. Apa faedah kita nak mengkafir sahabat? Adakah Islam suruh kita mengkafir sahabat? Baik. Kalau mereka kata sahabat kafir, kita tak kata kafir, kita kena masuk neraka kan sebab kita tak kata sahabat kafir. Tak masuk neraka pun kita ambil tahu dengan sahabat. Mana lebih risiko dengan orang yang mengatakan sahabat kafir dan kita tak kata kafir? Tapi minta diam. Kita kena faham pula, mengaji betul-betul. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, itu. Kenapa berlaku perjanjian Hudaibiyah? Tahu kenapa? Boleh jadi mubaiyah. Sebab nak untuk bela atas kematian Sayyidina Osman. Dengan sebab dengar berita kata kata Sayyidina Osman kena bunuh. Semua Nabi kata kita mati. Sekali ini kita mati. Ada senjata, tak ada senjata, kita mati. Dengan sebab dengar kata Sayyidina Osman kena bunuh. Ini nak katanya kelebihan para sahabat. Sebab Allah sebut mereka ni radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka. Mereka ni siapa? Masuk dalam tu Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, masuk dalam tu Sayyidina Ali masuk. Itu. Lepas pada tu, lepas daripada ahli ridwan, masing-masing lah hak mana amalannya lebih lah dia. Itu. Ini dia punya tangga dia, kelebihan. Tapi Zamakhsyari dia kata tak. Zamakhsyari dia kata Jibril mulia lagi. Jibril mulia lagi daripada Nabi. Sebab apa? Jibril tu guru. Ulama kata apa Zamakhsyari ni? Tak semesti tu gurunya hebat daripada anak murid. Kam min mu'allam afdal min mu'allim.
Berapa banyak mu'allam, orang yang diajar lebih hebat daripada orang yang mengajar. Kan? Yang ada-ada ni barangkali jadi hebat pada saya. Kan kam min mu'allam afdal min mu'allim. Berapa ramai yang diajar tadi lebih hebat daripada yang mengajar. Kita tengok ulama-ulama ni, Imam Nawawi. Kan? Imam Nawawi hebat daripada tok guru dia. Ibnu Malik nu hak buat Alfiah tu. Ibnu Malik ni siap bergantung kat masjid. Oi, siapa nak ngaji kat aku ni? Orang beritahu tu malu suruh tok guru kena riau kat masjid. Siapa nak ngaji kat aku ni? Aku nak ajar. Imam Nawawi lah kecil ketot. Tak tahu apa macam mai lah ngaji kat Imam Malik, kesian kat dia sampai duduk kat pintu tu. Siapa nak ngaji? Weh mai lah aku nak ajar ni. Sampai tahu tu dia mengaji. Nak ada murid seorang tu, tapi seorang pada Imam Nawawi. Oh, tengok Allah Ta'ala beri. Itu Ibnu Malik. Mantan Alfiah Ibnu Malik. Murid dia Imam Nawawi. Gantung kat pintu masjid. Siapa nak ngaji kat dia? Gantung tu. Oi, siapa nak ngaji kat aku? Sampai kena pelawar begitu. Kalau masjid ada tunggu sampai macam tu, teruk lah sampai depan. Teruk semua. Semulia-mulia makhluk, sama ada jin atau manusia atau malaikat, tak kira. Tapi ada hadis. Ada hadis pula. La tufaddiluni 'alal anbiya. La tufaddiluni 'alal anbiya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan kamu duk lebih aku ke atas nabi-nabi yang lain. Lepas tu kita mengaji hari ni kena ada guru. Dan duk harap internet tu, duk harap komputer tak tahu guru lagu mana. Ni masalah kita kadang-kadang. Kata kita ni alim hadis mengaji dah. Kadang-kadang mengaji pun dah, kira mengaji dah darah ambil sanad habis. Passion tu dah ni. Orang dulu mengaji hadis. Kadang kita tak faham. Kalau kita tak mengaji, la tufaddiluni 'alal anbiya, jangan kamu lebihkan aku ke atas nabi-nabi yang lain. Ada dalam hadis yang lain, la tufaddiluni 'ala Yunus bin Matta. La tufaddiluni 'ala Yunus bin Matta. Jangan kamu lebihkan aku di atas Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Jangan lebihkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang lain pula Imam Bukhari juga riwayat, la tukhayyiruni 'ala Musa. La tukhayyiruni, jangan kamu anggap aku lebih khair, lebih baik daripada Musa. Habis nak kata gua, kita kata Nabi, semula-mula Nabi. Semua ulama kata begitu. Kalau hadis larangannya sampai 3, hak riwayat pula semua hak mana? Hak sakan-sakan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ulama fikir, jangan kamu lebihkan aku di atas Nabi yang lain. Jangan kamu lebihkan aku atas Nabi beserta kamu pergi duk pelekeh Nabi lain. Lebih aku tak apa, tapi jangan duk pergi tangkis duk pergi kurang Nabi-Nabi yang lain. Itu tak boleh. Nak lebih aku tak ada masalah, tapi jangan duk pergi tangkis duk pergi pelekeh Nabi lain. Kata si ulama hadis tolong jawab. Nabi kata begitu sebelum dia tahu kata dia seafdal makhluk. Dia belum tahu kata dia seafdal makhluk, jadi dia kata jangan lebih aku lah ke atas Nabi yang lain. Kata si ulama, dia bercakap begitu ta'adduban wa tawadu'an. Dia bersopan santun dan beradab dan tawadu'. Tawadu' sudah pasti. Nabi tawadu'. Kita lebih faham haram. Kita lebih faham zuhir begitu saja. Lepas tu hadis dia kena mengaji, kena ada guru. Guru pula dia kena cek siapa guru dia. Bila ulama hurai begitu, barulah boleh kita kata Nabi ni semulia-mulia makhluk. Nabi tawadhu. Nak tahu tak mana dia kata, jangan lebih aku ke atas Yunus bin Matta. Sebab apa Nabi pilih Yunus? Sebab Nabi Yunus boleh ibadat dalam perut ikan. Siapa boleh ibadat dalam perut ikan? Nabi Yunus boleh. Tapi Nabi tawadhu tahu mana? Nabi bukan beribadat dalam perut ikan, di angkasawan. Di angkasa. Bukan angkasa macam Japan atas lagi. Kita tu muntaha sampai Jibril nak naik tak boleh. Jibril tak berani nak naik kita tu sampai tu.
Sila tu mentah. Oh, Jibril kata kalau aku naik hancur aku. Tak mampu menghadapi nur Allah. Hancur. Nabi Musa pun tersungkur. Kan? Wa kharra sa'iqa. Yang Musa ni punya sakat. Kan? Kahak. Orang kata. Kahak tuan abang. Nabi Musa ni. Tak dan. Baru nur Allah berdamam. Tersungkur jatuh. Tu tumbuk orang sekali mati. Kan? Berdamam mati. Kan? Dia tumbuk kibti. Mati sekali. Itu. Jadi Nabi kata jangan lebihkan aku di atas umat yang lain, atas Nabi yang lain. Maknanya Nabi bertawadhu, ataupun lebih aku serta kamu duk pi pelekeh Nabi tu tak boleh. Ataupun Nabi cakap tu Nabi belum tahu kata dia ni lebih. Itu maknanya semulia-mulia makhluk dan sebebas-bebas utusan. Nabi ni sebebas-bebas utusan, iaitu pada pihak memberi syafa'atul uzma ataupun syafa'atul kubra fi faslil qada. Nabi lah sebebas-bebas Nabi nak memberi syafaat siapa yang dia nak. Di padang mahsyar dipanggil syafa'atul kubra, syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Pada padang mahsyar nanti siapa pun tidak boleh beri syafaat malaikat Nabi Muhammad. Nabi yang lain nafsi. Nafsi. Jumpa Nabi Ibrahim, tolonglah syafaat kami. Nabi berkata aku pun cakap tipu. Kan Nabi Ibrahim bohong pok-pok tu. Hak duk kata tu hampa ni tokong sebelah ya. Aku pun lawan pok aku. Lari pada pak dia, marah pak dia, pak ni buat Tuhan, pak sembah dijual pula. Pak dia dijan dia. Tanya Nabi Musa kata aku pun tumbuk kibti mati. Bila jumpa Nabi Muhammad, ana laha. Itu cerita dalam hadis. Ini maknanya sebebas-bebas utusan pada pihak memberi syafa'atul uzma ataupun kubra fi faslil qada. Nabi Muhammad yang dibangkitkan, ini yang dibangkit oleh Allah jadi pesuruh dengan seru makhluk mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan, dia mengajak makhluk kepada i'tiqad Tuhan ini esa. Mengesahkan Tuhan. Sebab masa Nabi dilantik di Rasul, beratus-ratus berhala keliling Kaabah. Berhala ni penuh keliling Kaabah. Tawaf tu pula waktu malam telanjang. Bakal telanjang waktu malam. Berhala penuh keliling Kaabah. Bila Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul, maknanya pertama sekali dia mengajak mengesahkan Allah. Ni Tuhan punya banyak, tak tahu hak mana satu. Ada hak tangan 4, hak tangan 2, hak mata 10. Mata duduk di belakang pun ada kaki dan tangan tak tahu mana satu. Penuh kudu tak tahu mana tangan mana kaki. Ada pula pak mentua, ada menantu, ada sepupu, ada. Tuhan tu punya banyak, tak tahu mana satu. Nabi Muhammad mengajak mengesahkan Allah. Nabi Muhammad ajak mentauhidkan Allah sehingga 13 tahun. 13 tahun kita masa tu sahabat tak semayang, tak apa, hanya mengesahkan Allah. Itu. Dan menunjukkan mengesahkan Allah ada dua. Mengesahkan Allah pada ibadat, mengesahkan Allah pada i'tikad. Mengesahkan Allah pada ibadat, kita semayang tidak ada syirik yang khafi, yang tersembunyi. Kita semayang bukan kerana yang lain. Esa pada i'tikad. Esa pada i'tikad, kalau kita tidak mengesa pada i'tikad, syirik jali, syirik yang terang jadi kafir. Tapi kalau kita tidak mengesahkan Tuhan pada ibadat, dia panggil syirik khafi.
Mana? Kita semayang kerana lain. Kita semayang kerana isteri. Kita semayang kerana pak mentua. Kita semayang kerana bapa. Tapi kalau dia semayang kerana berhala, jadi kafir lah. Tapi bila maksud mengesahkan Allah pada ibadat, tidak ada syirik khafi dalam ibadat kita. Syirik khafi ni bukan kafir semua. Memang dia semayang kerana yang lain. Mengesahkan Allah pada etikad, tidak ada syirik jali. Ini dua. Mengesah Allah ada dua. Esa pada ibadat dan pada etikad. Dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Nabi Muhammad lah yang menunjukkan jalan-jalan kelepasan, yakni kelepasan daripada murka Allah dan neraka Allah. Dia lah yang menunjuk jalan kelepasan. Itu. Jadi takat tu dulu. Ni awal, baru permulaan. Saya rasa kena berhenti situ dulu dan kita buka sikit ruang untuk bertanya. Kita berhenti pada kata dan atas keluarganya dan sahabatnya sebaik-baik ini umat. Kita berhenti di situ dulu. Kita akan beri ruang sikit soalan mungkin kalau ada. Sebenarnya saya tak suka juga soalan ni, tapi dah sini macam tu. Kalau mengaji kena soal. Kalau ikut orang pondok ni adab, guru pondok dia bukan mau jawab soalan. Ulama-ulama dulu tak bagi buka soalan. Imam Malik dia jawab satu, tu lain dia tahu. Wallahu a'lam, dia akan jawab gitu. Guru saya cerita, kalau mengajar dia kata jangan lupa bawa buah. Jangan lupa bawa bekal. Bekal apa dia kata? Bekal wallahu a'lam. Nanti kan saya tanya, nampak soalan ni, wallahu a'lam, selesai. Apa memang begitu. Guru saya Syekh Sadiq Habanakah. Saya sempat jumpa Syekh Sadiq Habanakah, guru pada Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, guru daripada guru daripada Waqah Az-Zuhaili, guru lagi pada Dr. Mustafa Bura, guru bagi Dr. Mustafa Khin, guru bagi Ali Syabaji. Mana ulama-ulama hebat yang ada Waqah Az-Zuhaili, anak murid. Alhamdulillah saya sempat guru dan ngaji kat dia. Dia dipantang kalau orang tanya. Kalau dia kata kalau duduk ngaji habis, itulah jawapan dia. Tu dia. Ngaji sampai habis. Kalau aku buka soalan Arab, itu Arab dia macam tu. Bila ngaji, bila main soalan pun dia datang. Masa ngaji dia tak ada pun. Bila habis dia datang. Main tanya soal. Dia nak soal, nanti dia balik. Dia tak buka. Bila tak buka, jadi pakat nak ngaji. Tapi nak buat macam mana? Kita buka biar. Tak apa. Itu tempat saya tak buka. Nak mengaji sampai habis ada jawapan. Dan nak soal pula, mesti yang bersangkut dengan kita mengaji dengan akidah. Dia tak mau soal yang lain. Dia soal bola ke, jangan. Dan saya buka. Kalau ada, kalau tak ada, kita tutup. Tak berani. Pak Busu ada nak tanya tak? Ya. Dia tak tahu nak tanya. Maknanya alih lah. Tubuh pada air ni, tubuh saya cerita, dia begitu. Kalau dia mengajar, kalau anak murid tak tanya, dia mau. Dia kata pandai dah, awak pandai dah. Kalau pandai dah tak payah mengaji. Kemudian kalau tanya pula tak kena, dia marah. Woi, tak tanya begitu, tanya. Tunggu saya kata apa? Apa dia kalau tak tanya, dia marah. Bila tanya tak kena, dia marah juga. Tak tanya pun dia marah. Bila tanya dia marah juga. Tak tanya dia tahu, pandai dah. Pandai dah. Pandai tak payah ngaji dah. Bila tak tanya dia marah. Bila tanya tak kena dia cakap. Saya ingat ikut saya tu Jemaah Gua Bayang. Pada N, bila tak tanya dia marah. Bila tanya tak kena dia cakap. Dah tanya mengaji lama pun nak tanya. Tu dia. Yang tak tanya dia tahan dah. Pandai dah. Berhenti. Kalau tak dia nak tanya tu boleh dah tu. Macam mana Ustaz Zambi?
Dia tak nak dah. Kita nak berhenti. Jangan takut saya tak marah. Atau tak faham mana hak tadi, insya-Allah boleh tanya. Kalau malu nak tanya pun tak apa, ke depan boleh buat surat. Buat surat bagi kepada Ramli ataupun ni, ada doktor ni Adli, bagi kat dia. InsyaAllah saya cuba sebab masalah akidah ni, pertama akidah ni bahaya. Yang kedua memang soalan akidah ni cukup payah orang tanya. Saya mengajar di Masjid Bulan. Bila mai soalan ni mestinya maka tak berani tak nak tanya tentang akidah. Tapi tentang akidah ni lah yang penting sekali. Tapi saya nak kata tak ada lah, sebab kita kurang pendedahan tentang ilmu akidah. Jadi nak tanya, tak tahu nak tanya apa. Tapi sebenarnya itulah penting. Kalau tengok kadang-kadang dalam TV, kalau tanya soal akidah ni, saya mula dalam kepala. Nak tengok ni pun nak jawab. Tuhan cipta lagi tak syurga neraka. Tuhan cipta tak lagi. Kalau tanya begitu, ustaz boleh jawab. Tuhan cipta dah. Dia tanya pandai. Kalau dah Tuhan cipta dah, syurga siapa duduk? Lah ni. Dan neraka pula siapa duduk? Tu kau ustaz mula kelewat pergi kat lain. Wang tak jawab lah. Kalau kita pun nak menjawab ni, kadang-kadang soalan ni kita kena halusi. Kadang-kadang dia bukan besar, walaupun tak satu. Dalam pekor kena tengok situasi. Situasi. Kalau tak tanya tak apalah. Saya nak jawab ada hak yang saya dengar hak masalah yang perlu saya sebut. Kadang-kadang ada dalam TV ada beritahunya kata bubuh haji riak. Bubuh haji ni apa? Hukum bubuh haji depan riak. Ambil ustaz jangan jawab gitu. Riak ke bubuh haji? Kalau bubuh haji kena buang habis haji-haji, bagi kita nak jawab, kita kena tengok keadaan. Bubuh haji riak tak elok. Saya tak bubuh haji. Yang syoknya di depan dia datuk, di belakang ni Al-Hafiz. Kalau saya telefon senyap, datuk depan tu apa dia? Al-Hafiz di belakang tu apa dia? Riak. Dia tak haram. Jangan lebih sebut siapa-siapa tau. Saya tak sebut nama. Tak ni tak bukan dia. Dia tak sebut nama. Ni cerita betul. Kesian ni kadang-kadang betul ustaz, tak boleh buat haji. Allah haram, tak boleh buat riak. Kesian kita kan boleh nak jawab soalan. Kau boleh kita perelok. Kita bagi benda ada berlaku, kita bagi elok. Ini dia bagi peruduh. Dia kata riak. Sebab apa? Haji ni tak riak. Siapa yang riak ni haji? Tambah sekarang ni pula dia tak mau pula berhaji. Apa? Nampak tua. Sorok haji. Nak berhajah ni, hajah masa tua. Haji ni bukan nak bangga lah. Bukan nak riak lah haji ni. Alah ni balik haji senyap-senyap. Tak berhaji takut tua. Sebab apa orang dulu berhaji? Dia kena kaji sini. Dia kena kaji sampai ke dalam kampung. Nak hukum ni bukan buka hadis begitu, boleh hukum batu. Sebab apa orang dulu berhaji? Ni nak kena tanya ni, sebab apa orang dulu berhaji? Orang dulu nak pergi haji susah. Orang dulu kalau dia belah Kedah nak pergi haji kena jual bendang, jual kebau, jual lembu. Boleh pergi haji dah Allah, mujur lah, mujur. Lepas tu balik, haji. Syok haji tu. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang aku beri pada kamu, ceritakan. Ini dia. Allah suruh ceritakan nikmat. Nikmat suruh. Tapi lah ni kenapa kita tak buat haji? Nak pergi haji mudah. Pergi buat umrah senang. Duit dapat mudah, lepas tu kita tak kisah nak buat haji depan. Tapi orang dulu haji ni, Allah, satu harga yang cukup bernilai. Inilah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kau, ceritakanlah. Dia nak cerita nikmat saya haji. Kita kena dia nak hukumnya buka kitab hadis saja, kita cari, kena masuk ke dalam kampung. Sebab apa? Sebab apa yang buat haji? Kita cari begitu. Patut dia kena kata aku ni, itu nak cerita nikmat Tuhan. Selesai. Dan dia bimbang Allah. Kalau itu nama ayah saya kena bang haji, kena bang. Yang syok dia bercakap depan datuk. Nama dia tu datuk. Saya tak tahu ustaz je dia. Dan datuk ada tu yang mana? Datuk ni nak bangga kan? Nak
Bukan saya nak kata orang Datuk ni ria. Dah. Buh Datuk. Dalam masa yang sama juga. Lepas tu dia kena tengok. Ni saya nak cerita ni nak kata kita nak beri fatwa. Bukan saja kita kena tengok ilmu yang ada kat kita saja. Kena tengok di sekitar. Dalam masa yang sama, seruan haji. Orang tanya, Ustaz, orang yang tersebut tak sampai seruan haji ni, lagu mana? Oh, dia kata tak boleh haram, boleh buat pada kafir, tak sampai seruan Nabi, tak sampai dakwah Nabi. Sedangkan Nabi ni, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Oh, sedap dia burai. Sekarang aku sempurnakan agama kamu, mana dia lengkap. Kalau kita kata tak sampai seruan Nabi, haram, kafir kita. Seruan haji, seruan Nabi ke? Tak sampai seruan haji, tak sampai panggilan Allah. Orang dulu nak pergi haji ni payah. Dan haji ni bukan, haji ni pelik. Kalau kita ada duit, kadang-kadang kalau Tuhan tak izin, tak boleh pergi. Haji ni memang pelik. Dia memang pelik. Kadang-kadang duit tak ada, kadang-kadang tak sanggup tahun ni boleh pergi. Kadang-kadang ustaz, saya nak buat ustaz pergi. Tu dia. Kita tak sanggup. Kadang-kadang nak pergi, tak boleh pergi. Lepas tu orang tu dia akan panggil seruan haji, panggilan ni. Yang syoknya tajuk tu pula panggilan haji. Panggilan haji ni apa mana? Seruan. Tak sampai seru haji. Tajuk seruan haji. Lagu pun kan ada. Panggilan haji telah tiba. Nama pun panggilan haji, seruan haji. Bila kita pergi tafsir kot lain, seruan haji kita pergi kata apa? Tak sampai seru Nabi. Siapa kata seru Nabi? Oh, dia bawa pandai, dia pergi haji kot lain. Lalu siapa yang berkata aku tak pergi haji, tak sampai seru lagi, dia kata haram. Jangan. Seruan haji mana tak sampai panggilan Allah ke tempat haji. Sebab haji ni benda yang cukup unik. Kadang-kadang dia nak pergi tak boleh, kadang-kadang nak pergi sakit. Sebab tu orang dulu dia akan guna seruan haji. Seruan ni mana panggilan, lambaian. Kita punya lambaian Kaabah, lambaian Kaabah, seruan haji. Kadang-kadang forum tu tajuk dia apa? Panggilan haji. Kita kena tahu kenapa orang dulu panggil panggilan. Sampai tahu tu kita nak bagi fatwa ni, kita kena tahu sampai macam tu. Kenapa orang dulu berhaji? Riak kan? Bukan. Kalau kita kaji, orang dulu kena jual benda. Nak pergi haji punya susah. Naik kapal layar sampai 6 bulan, 8 bulan. Kapal elok kira mati. Bila balik, Alhamdulillah, syukur. Huburlah haji. Kena faham gitu. Ni banyak. Itu yang bersangkut yang akidah. Kadang-kadang kita bimbang. Nanti semua nanti akan datang. Tak ada soalan. Tak ada soalan, kita tutup.